Hai, hello, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Kakak Linda Sharing. Apa kabar kamu semua? Aku harap kamu semua senantiasa sehat dan dijauhkan daripada berbagai macam penyakit, terutamanya pandemik pada saat ini yang semakin lama macam semakin mengganas, dia tidak pandai habis. So kita kita harapkan supaya pandemik ini segera berakhir. Kamu udah excuse me, macam sesak sedikit suaraku. Baru-baru ini kamu udah nampak kah berita pasal skema terkaya di Malaysia telah ditangkap? Kamu udah nampak berita kan? Kalau kamu udah nampak berita, mesti kamu tahu lah pasal cerita nih. So hari ini aku mau cerita sedikit pasal scammer. Kamu tahu apa tuh scammer? Jom kita layan dulu nih video. Oke, kalau kamu nampak video ni, inilah individu yang dikaitkan dengan Macau scam dan telah pun ditahan oleh pihak polis. So, menurut laporan polis di negara Malaysia, ada menyebut dalam tempoh 11 bulan sejak sindiket ni berjaya memperdayakan atau menipu 99 mangsa dari Januari hingga November tahun 2019. Okey, dalam jumlah 3.7 juta ringgit Malaysia. Besar tu jumlahnya. Lepas tu, pada Jun 2020, seorang pesara berusia 90 tahun ni, dorang sudah tipu dan mengalami kerugian kerana percaya dia didakwa atas tuduhan terlibat dalam gerakan penyeludupan wang. Kerana takut ditangkap, dia memindahkan wang jaminan ke 7 akaun bank berbeza yang semuanya berjumlah 3.83 juta ringgit Malaysia. Satu lagi mangsa tipu ialah seorang pesara wanita berusia 76 tahun. Dia pula sudah kerugian 1.84 juta ringgit Malaysia daripada wang simpanannya selepas ditipu dengan menggunakan taktik yang samalah macam tadi. Dicakap dia ada apa tu? Dia cakap dia ada kes didakwa atas tuduhan terlibat dalam gerakan penyeludupan wang tu kan. Lepas tu dia percaya, dia pun memindahkan 1.84 juta ringgit Malaysia wang simpanannya kepada scammer tu. Jadi dia buat begitu sebab dia takutkan diberkas. So dia gunalah semua duit simpanannya. Ada dalam tabung haji, wasiat peninggalan arwah mamaknya, lepas tu barang kemasnya dia pinjam lagi daripada adik-beradiknya. Semua dikasih kepada si scammer tadi sebab dia percaya yang dia tu ada kes. Lepas tu akhirnya dia kehilangan duit. Okay, sudah kamu nampak tu video tadi kan? Macam mana seronoknya jadi orang kaya. Tapi tolonglah, janganlah menjadi kaya dengan duit orang lain. Hanaraya. Apa tu scam? Scam tu, kalau kamu cari di Google, kamu boleh Google sendiri. Scam tu ialah satu cara ataupun taktik penipuan di internet. Okay, di mana pemangsa atau scammer ni tadi akan mendapatkan keyakinan daripada mangsa dorang dengan menaburkan janji-janji manis. Contohnya, anda telah memenangi wang tunai RM10,000. Sila dial nombor ini ... untuk menebus wang anda. Okay, lepas tu kan ada lagi macam aku punya pengalaman sendiri. Aku ada 2-3 pengalaman juga lah pasal scammer ni. Yang pertama hari tu pernah ada orang dia call aku, dia cakap, "Hello, boleh saya cakap dengan puan ini nih?" Disebut nama aku. Lepas tu, "Puan, saya inspektor, tak tahu inspektor ke korporal disebut tu. Pegawai ini begini dari SPRM. Saya nampak di sini puan ni ada waran tangkap." Dia cakap, waran tangkap kenapa? Dia cakap, "Puan ada saman begini." Dan sudah aku ingat berapa jumlah disebut tu. Lepas tu puan mesti bayar ni hari juga. Dia bilangnya, "Kalau pun tak bayar ni hari, kami terpaksa tahan puan." Begitu dia. Aku cakap, Lepas tu aku bilang lah,
Sekejap lah kau telepon aku balik. Aku bilang, aku nih, aku memandu. Kebetulan masa tu aku tengah berjalan batu. Lepas tu aku Google nomor SPRM. Aku Google kan nomor SPRM yang berdekatan lah. Masa tu aku di Sandakan. Jadi aku telepon SPRM Sandakan tu. Dia bilangnya kan, aku bilang ada pegawai SPRM konon. Dia telepon aku, lepas sudah cakap ada samanku begini-begini. Kau tahu apa tuh orang tua yang SPRM tu diketawakannya aku. Bilangnya kan, mungkin terlampau banyak sudah duitmu, jadi itulah orang tahu kau banyak duit, itulah dia mau kasih orang mau minta tuh. Janganlah kau bagi sama orang, bilangnya penipu tuh. Daripada kau bagi orang, mas kau bagi aku. Lepas tu pengalaman kedua aku pula pasal skema nih pula di Facebook. Ada satu orang nih, dia apa tuh namanya, dia add aku di Facebook, orang putih. Yang aku heran tuh namanya nama Cina sekali, tapi gambar banyak. Dalam gambar kan biasa kalau orang ada macam dari request friend kan, aku nampak lah di profilnya. Jadi aku nampak ada rakan bersama, Mbak. Jadi aku nampak ada rakan bersama, ada berapa orang tuh. Jadi aku bilang, oh mungkin aku kenal nih. Terus tuh aku tengok ada punya gambarnya gambar bercampur, gambar lelaki lah, gambar orang ada macam muka Chinese, lepas tu ada macam muka orang putih gitu. Lepas tu aku accept lah dia punya friend request tu. Bila aku sudah accept dia punya friend request tu, kan berchat macam ada beberapa hari. Lepas tu yang aku macam rasa dia scammer kan, sebab dia tanya, kau ada rumah, kau kerja apa, macam gitu. Tapi dia macam masa tu kan kami butuhkan nomor telefon, aku bagi lah nomor telefonku. Dia bagi nomor telefonnya kan. Lepas tu kami berchat lah macam WhatsApp. Lepas tu dia hantar gambar selfie macam biasa tuh kalau kita macam berkawan-kawan tuh. Lepas tu gambarnya orang putih, tapi namanya nama Cina. Lepas tu dia hantar gambar mamanya lo konon. Lepas tu begitulah gambar dia kasih tahu lah cerita begini. Lepas tu dia kasih tahu dia begini pendapatannya 1 bulan. Oh bukan ya, dia kasih tahu aku dia tuh askar military dia tuh askar military kan, askar USA. Lepas tu dia orang tuh setengah bertugas. Jadi dia kalau mau keluar mesti ada surat macam surat izin daripada orang punya ketua. Lepas tu surat itu kalau mau dikasih keluar, mau dibayar, dicap gitu sama aku. Dicap lah berapa ribu mau dibayar. Aku bilang, kau bayar lah kan, kau banyak duit. Terus dia kasih tau lah gajinya 1 bulan berapa, macam-macam lah cerita. Lepas tu aku ya set lah, macam aku lain-lain set lah kan. Lepas tu beberapa hari lepas tu macam aku ndak juga macam minta tolong bayar pasal surat tu kan, apa semua aku buat siap kan. Lepas tu lastnya yang dia konon dia mau datang Malaysia. Oke, dia bilang dia mau datang Malaysia. Dia di Amerika lah dia itu kali. Oke, aku ingat tuh, tapi dia macam di Amerika. Lepas tu dia mau datang Malaysia. Dia mau datang sini konon mau beli rumah. Oke, dia mau beli rumah. Lepas tu dia mau buat bisnis konon. Lepas tu aku bilang nampak sudah. Lepas tu aku layan lagi. Sudah bilang kan, oke. Dia datang sudah kan, dia konon naik kapal terbang sudah dia. Sudah sampai dari KLIA. Bila sampai dari KLIA, dia bilang kan dia ditahan oleh custom kan, dia ditahan oleh custom. Sudah call aku konon dia bilang help me macam gini. Cakap orang putih lah, dia minta tolong sebab dia bilang dia tak boleh masuk, dia ditahan sebab dia bawa duit cash yang banyak. Macam aku bilang lah, kenapa aku bawa cash banyak? Aku bilang kan boleh dia orang ambil di bank begitu. Dia bilang tak boleh, mesti bawa cash. Lepas tu disuruhnya aku datang pergi airport. Okay, so, dia bilang datang kau pergi airport. Lepas tu kau tolong aku, bilangnya tapi mesti kau bayar konon custom tu. Adalah jumlah duit disebutkan tu, tapi aku tak ingat tu dah. Jadi dia call terus aku ucap, kau bayar lah di situ kan ada duitmu di situ. Kau bilang kau ada cash, kenapa pula kau suruh aku bayar lagi? So macam-macam dia call WhatsApp dah sok pelayan. Aku bilang ketara betul, penipu. Oke, jadi itu antara pengalaman yang aku pernah adalah dengan scammer. Kalau kamu ada pun juga pernah ada pengalaman dengan scammer nih, kamu tulislah di ruangan komen. Jadi boleh kita berkongsi cerita. Oke, sekarang kita berbalik kepada Macau Scam. Kenapa orang dipanggil Macau Scam? Oke, so jadi di Google tuh aku jumpa ada cakap begini.
Kenapa dipanggil Macau Scam? Sebab pertama, sindiket tuh beroperasi. Sindiket yang beroperasi tuh menjalankan modus operandi dari Macau. Maksudnya orang-orang Macau tuh, Macau kan? Macau datang pergi Malaysia, lepas tu orang cari agen di Malaysia untuk meneruskan orang punya modus operandi. Okay? Lepas tu ada juga yang bilang mangsa pertama daripada kaedah penipuan ini, scammer ini datangnya daripada Macau. Okay? So itulah dia disebab dipanggil Macau Scam. Lepas tu nanti bila dorang sudah datang dorang sudah jalankan kegiatan tu, dorang sudah dapat banyak kan, dorang akan cuci dorang punya duit tu dengan membeli, macam dorang buat bisnes. Okay, contoh macam dia melabur mungkin, ataupun dia beli orang punya macam syarikat-syarikat kecil-kecil. Lepas tu dia itulah kononnya dia tu ada bisnes, padahal tidak kisah pun daripada bisnes tu untung kah rugi kah, tidak kisah pun, yang penting nampak siapa ada, supaya orang untuk mengaburi mata pihak berkuasa lah gitu. Lepas tu macam mana dorang beroperasi, macam tadi yang aku sebutkan tadi, yang contoh yang melalui pengalaman itu kan, itu antara contohnya lah. Okay, dorang punya teknik nih, contohnya yang macam tadi aku bilang, dorang buat panggilan yang menyatakan Anda telah memenangi sesuatu. Macam contoh yang pertama aku cakap tadi tu, wah Anda telah menang 2 juta ringgit contoh. Lepas tu kedua, menyamar yang macam tadi tu kan, yang aku bilang menyamar jadi SPRM. Dia akan menyamar jadi polis, peguam, atau agensi-agensi yang berkaitan lah, yang menyatakan kita ni ada case. Lepas tu yang ketiga pula, diorang ni macam dia ugut kita bilang, okay, kau punya ahli keluarga ni begini diculik, kalau kamu selamatkan dia kau kena bayar begini, jangan kau repot polis, begitu. Lepas tu ada juga yang bilang kita ada tunggakan bil tertentu lah. Okay, jadi gitulah dorang punya. Jadi kalau kita yang macam contoh lah, kebetulan kita memang ada guna kad kredit, lepas sudah telepon kita bilang begini, mestilah kita terkejut, percaya kan, memang pun juga betul kita ada guna begitu. Jadi itulah menyebabkan kita mungkin tertipu. Jadi apa kesannya kepada masyarakat pasal scam ni? Merugikan masyarakat lah. Sebab kalau yang percaya, yang terpedaya, yang percaya, kesian tertipu, hilanglah uang ringgit yang selama ini bertahun-tahun kita simpan, senang-senang saja orang curi. Gitu. Okay, jadi kesimpulannya, kita kena hendaklah sentiasa berhati-hati. Di sekeliling kita ni sekarang penipu banyak. Yang mau ditipu siap makin lama makin kurang, penipu makin lama makin banyak. Okay, so kalau cara kita hendaklah menghindarinya dengan beberapa langkah yang sudah aku jumpa tadi di Google juga. Dia cakap kalau dapat panggilan telefon, kalau kita dapat benda yang telefon, kita kena ingat tiada benda yang too good to be true. Maksudnya tidak ada yang orang bilang benda yang terlalu bagus untuk betul. Contoh macam tiba-tiba aku menang 2 juta ringgit, tidak logik bahkan kalau tiba-tiba menang 2 juta ringgit. Macam tak tahulah kalau orang percaya tiba-tiba menang 2 juta ringgit, tak ada apa-apa, dia ikut tiba-tiba menang sudah percaya, tak lah aku tahu. Lepas tu double check, semak semula. Macam kalau ada orang telefon, macam bilangnya dari SPRM ke apakah, dari balai polis ke apa, kita semak balik, kita carilah nomor telefon, ataupun kita tanya kepada orang yang lebih mungkin yang lebih berpengalaman ke apa, kita tanya dia betul kan dari gitu. Lepas tu jangan kita senang-senang bagi nomor-nomor rahsia kepada orang yang kita tidak kenal. Walhal orang yang kita kenal pun sekarang ni susah mau percaya orang. So sama-sama lah kita berhati-hati guys. Oke lah, sampai di sini sajalah dulu video aku untuk hari ini. Semoga kita dijauhkan dari skema, semoga kita dijauhkan daripada COVID-19. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.